The fabric of society. Welcome to a world of textiles. They're all around us, no matter where we go, what we do, how old we are, whether we're male or female, rich or poor. And what's the main ingredient of this world of textiles? Of course, it's fabric. Cottons, silks, wools, linens, not to mention nylon, polyester, and lycra. But where does it all come from? What's it made out of? Nowadays, we have a huge choice of fabrics. We've developed materials that can hold off the rain, or hold off a speeding bullet. Ones that reflect the light, and ones that even create light. Fabrics made out of metals, and fabrics made out of spiders' webs. But before all this high technology, we've had fabrics that cover our bodies, put a roof over our heads, keep us warm at night, going back thousands of years. And a little more recently, even used fabrics to carry us up into the clouds. These traditional fabrics are made out of natural substances that grew in the wild originally and were eventually domesticated and cultivated in farms. Cotton, for example, is made from the cotton wool-like material that occurs naturally around the seed head of a plant called Gossypium. We now just know it as the cotton plant. Linen is made from the rotted down stalks of a flowering plant called flax. And how about silk? This is an amazing substance, which is created by the caterpillar of a moth when it feels ready to start making a cocoon. They squeeze out a liquid which hardens as soon as the air hits it into a thread which they wrap around themselves. The silk farmer then uses the silk from the cocoons to create the yarns and threads that we use to weave into a fabric. Cotton, linen and silk are all natural fabrics. But nowadays we make our own fibres instead of waiting for them to grow. But even with man-made fibres, you still need something to start with, and that something often involves the same raw ingredient as plastic, which is oil. What all these fabrics have in common, whether their fibres were naturally occurring or man-made, is that they are all woven or knitted from continuous threads. These can be very lightweight, like the thread we use to do sewing, or very chunky yarn. From ancient times there have been woven cloths. The Egyptians made linen thousands of years before Christ, spinning thread from the fibres of plants along the Nile. The Anglo-Saxons made woolen cloths and used plants that grew all around them as a basis for some rough sacking-style materials. The Chinese and the Japanese wove intricate stories into the silks of their emperors' kimonos. The Indians of the Americas wove brightly coloured stripes into their cloths for blankets and clothes. Then came knitting. Knitted fabrics are different from woven ones because they are stretchy. At first, of course, all knitted fabrics were made by hand. But now we also have huge industrial machines with very tiny needles to knit together the finest of threads. That's why t-shirts are stretchy. It's because they're made out of knitted fabric. So, whether the fabric is knitted or woven, made out of metal or cotton, plastic, light-emitting fibres or the natural fibres of the flax plant, whether it is heavy or strong, pale, soft, delicate, intricately decorated or rough, tough and indestructible, it is everywhere, and millions of people worldwide make a living in the textiles industry. In pattern design, in modern fabric invention, in weaving factories,
in growing raw materials, in processing fibres, cleaning and spinning into threads and yarns, and dyeing wools and cottons, etc. In hand production, arts and crafts, in product design and manufacture that uses fabrics. Like it or loathe it, textiles are part of the fabric of society. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Sihat? Baiklah, adakah kamu semua sudah bersedia untuk memberi tumpuan dan belajar pada hari ini? Okey, hari ini kita akan balik kepada bab 7 dengan tajuk kajian fabrik. Apakah gambar yang telah ditayangkan di bawah? Okey, sebelum cikgu beralih kepada tajuk pelajaran hari ini, cuba pelajar perhatikan gambar yang cikgu tayangkan. Terdapat dua jenis hasil klasifikasi gentian fabrik, iaitu asli, semula jadi dan buatan. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil pada fabrik gentian asli. Pertama, cotton, linen, leather, wool, remi atau jas, shirt. Seterusnya, fabrik gentian buatan: asetat, organza, chiffon, akrilik, lastet, velvet dan nilon. Taffeta, polyester, spandex, polypropylene dan denim. Fabrik grey, rayon, georgette, satin dan viscose. Hasil pembelajaran: pada akhir bab ini, pelajar dapat 1. Menyatakan klasifikasi fabrik mengikut gentian. 2. Mengenal pasti sumber gentian asli dan sumber gentian buatan. 3. Menyatakan contoh bagi setiap sumber gentian asli dan gentian buatan. Pertemuan ini menunjukkan tentang kajian fabrik. Kajian fabrik terbagi kepada dua, iaitu gentian asli dan gentian buatan. Gentian asli, selain itu, gentian asli ini boleh diklasifikasikan kepada dua, iaitu gentian tumbuhan dan gentian haiwan. Gentian tumbuhan dibahagikan kepada dua, iaitu kapas dan linen, manakala gentian haiwan juga terbagi kepada dua, iaitu sutera dan benang sayap. Kajian fabrik yang seterusnya ialah gentian buatan. Gentian buatan dibahagikan kepada dua, iaitu selosa terjana semula, sintetik, dan seterusnya. Gentian selosa terjana semula boleh diklasifikasikan kepada tiga, iaitu viskos, asetat dan transetat, manakala gentian sintetik boleh diklasifikasikan kepada tiga juga, iaitu polyamida atau nylon, polyester dan akrilik. Pengenalan. Sejarah telah menunjukkan bagaimana manusia telah menggunakan sumber semula jadi sebagai bahan asas untuk membuat pakaian bagi melindungi tubuh mereka. Kini, dengan adanya kemajuan sains dan teknologi, telah dapat menghasilkan pelbagai jenis fabrik yang bermutu daripada sumber asli dan bahan kimia untuk pakaian dan artikel lain. Kajian fabrik meliputi klasifikasi gentian, kegunaan dan cirinya. Dengan adanya pengetahuan tentang fabrik dapat membantu kita untuk memilih fabrik yang sesuai untuk pakaian dan kelengkapan rumah tangga. Klasifikasi fabrik. Gentian ialah serabut serat dan filamen. Ianya daripada bahan asli dan buatan yang dijadikan yarn untuk menghasilkan fabrik. Gentian boleh diklasifikasikan kepada dua, iaitu gentian asli, gentian buatan. Gentian asli merupakan sumber semula jadi, iaitu tumbuhan dan haiwan, manakala gentian buatan hasil daripada tindak balas kimia dengan bahan mentah, iaitu gentian seluasa terjana semula dan gentian sintetik.
Gambar raja di bawah menunjukkan hasil daripada jenis gentian sumber semula jadi dan tindak balas bahan kimia dengan bahan mentah, iaitu biri-biri, ulat sutera, kapas dan payung. Gentian asli. Sejak zaman purba lagi, manusia telah menggunakan pelbagai sumber semula jadi untuk melindungi tubuh mereka. Kulit haiwan dan sumber tumbuhan seperti daun, kulit pokok merupakan pilihan utama mereka. Oleh itu, daripada perubahan masa dan pengetahuan sains dan teknologi kini berupaya menghasilkan pelbagai fabrik yang bermutu. Gentian asli boleh diklasifikasikan kepada tumbuhan dan haiwan. Gentian tumbuhan. Tumbuhan boleh diklasifikasikan kepada kapas dan linen, mengandungi 70% hingga 80% selulosa daripada biji, batang, daun dan buah. Selain itu, kapas diperoleh daripada buah pokok flag, manakala linen diperoleh daripada serap pokok flag. Pokok flag. Gentian linen ialah selulosa batang flag, berbunga dan batang berwarna hijau. Gentian flag menghasilkan urai dan tor. Ural, gentian panjang, licin, halus untuk membuat fabrik damas. Tor merupakan gentian pendek, kasar dan pudar untuk membuat cadar dan tuala. Kapas. Kapas dihasilkan daripada pokok kapas. Ianya berwarna kuning, kemudian bertukar kepada warna merah. Seterusnya, ia akan gugur dan meninggalkan kapas. Kapas ialah gentian tertua kerana telah digunakan oleh orang Mesir pada awal tahun 2500 sebelum Masihi. Kini, gentian ini menguasai setengah daripada penjualan fabrik dunia. Selain itu, kapas boleh dikategorikan kepada 4 kumpulan, iaitu: pertama, kapas Sis Island, kedua Mesir, ketiga Amerika, keempat India. Kapas Amerika, fabrik yang tebal dan berat yang untuk kelengkapan rumah dan industri. Kapas India pula, fabrik yang berkualiti rendah. Oleh itu, gentian kapas sesuai digunakan untuk membuat pakaian dan kain kelengkapan rumah tangga. Kategori ciri dan kegunaan kapas. Kategori. Bagi kapas Sea Island, cirinya panjang dan halus, 35mm hingga 65mm, berwarna putih. Kegunaan: penangkapan, fabrik nipis dan bermutu. Kategori kapas Mesir, panjang dan halus, berwarna kering. Kegunaan: penangkapan dan fabrik nipis. Kapas Amerika, tebal dan berat, 20mm hingga 75mm, berwarna kering dan keputihan. Kegunaan: fabrik sederhana tebal, pakaian dan kelengkapan rumah tangga dan kegunaan industri. Kategori yang terakhir iaitu kapas India. Ciri-cirinya kasar, berkualiti rendah, 10mm dan 25mm panjang. Kegunaannya selimut dan ambal. Ciri kapas. Pertama, keteguhan. Gentian teguh, kering atau basah. Penyerapan lembapan. Mudah serap lembapan, bersifat hidrofilik, tiada cas elastik. Keselesaan. Struktur yang nipis berpintar membuatnya selesa dipakai. Kandungan lembapan 7%, daya penyerapan 21%. Ketahanan terhadap mikroorganisma dan serangga. Mudah bertahan lalat jika tidak dikeringkan dengan betul. Kekenyalan. Mudah renyuk jika tidak memberi kemasan khas. Mengecut semasa cucian pertama. Kekerdasian haba. Pengalihan haba yang baik. Ketahanan terhadap suhu cahaya matahari dan bahan kimia. Tahan pada suhu yang tinggi dan cahaya matahari. Contoh fabrik kapas. Fabrik kapas tebal,
denim, grey dan terry. Linen. Linen ialah sejenis getah asli sumber tumbuhan yang paling kukuh dan paling halus. Selulosa daripada pokok flag merupakan bahan asal untuk fabrik ini. Terdapat lebih 200 spesies pokok flag ditanam di seluruh dunia. Pokok flag yang cukup matang mempunyai ketinggian 1 meter dan diameter batang 3 mm yang akan menghasilkan getah linen yang bermutu. Getah linen juga mengandungi gam dan lilin untuk mengekalkan bentuknya. Fabrik linen boleh digunakan untuk membuat pakaian dan kelengkapan rumah tangga. Ciri linen. Pertama, keteguhan, paling kukuh dan seborpoligon. Kedua, ketahanan terhadap suhu cahaya matahari dan bahan kimia, tahan matahari, tahan asid lemah dan alkali, boleh tahan suhu tinggi. Ketiga, kedasian haba, penghalih haba yang baik. Keempat, kekenyalan, tidak kenyal dan mudah renyuk. Kelima, keselesaan, sejuk dipakai. Dan terakhir, penyerapan lembapan, daya penyerapan baik, boleh menyerap 20% air. Cepat kering kerana terdapat ruang rongga dalam gentian. Contoh fabrik linen: damas, linen berat dan linen jalan. Gentian haiwan. Gentian haiwan boleh diklasifikasikan kepada dua kategori mengikut sumbernya. Sutera diperoleh daripada ulat sutera, manakala benang sayap didapati daripada kambing biri-biri atau haiwan lain seperti unta dan kambing burung. Selain itu, protein bagi sutera dikenali sebagai fibroin, manakala protein dalam benang sayap digelar keratin. Sutera. Sutera adalah sejenis gentian yang teguh, lembut dan halus yang dihasilkan oleh lelehan ulat sutera. Gentian ini sesuai digunakan untuk membuat tudung, tali leher, blaus, meja, lansir, sarung, kushin dan sebagainya. Contoh fabrik sutera, grip din Chinese, satin dan jacket. Ciri sutera. Keteguhan, teguh semasa kering, lemah 20% apabila basah. Penyerapan lembapan, daya penyerapan baik, boleh serap 20% air. Keselesaan, ringan, lembut, sangat selesa dipakai. Ketahanan terhadap mikroorganisma dan serangga, mudah diserang gegat. Kekenyalan, tidak kenyal dan mudah renyuk. Kekendasian haba, fabrik cepat kering, pengalih haba yang baik. Ketahanan terhadap suhu cahaya matahari dan bahan kimia, sensitif pada suhu tinggi, tidak tahan cahaya matahari, mudah rosak oleh asid dan alkali. Benang sayap. Kambing biri-biri merupakan sumber utama gentian benang sayap. Bulu haiwan lain juga dijadikan sumber. Contohnya bulu kambing angora yang menghasilkan mohair. Kualiti gentian benang sayap bergantung pada baka biring-biring, iklim dan kaedah peternakan. Sesuai untuk membuat pakaian dan kelengkapan rumah tangga. Contoh fabrik benang sayap, tweed, twill dan jersey. Ciri benang sayap. Keteguhan, teguh apabila kering, 20% berkurang apabila basah. Penyerapan lembapan, mampu menyerap lembapan sehingga 30% air. Keselesaan, lembut,
Ketahanan terhadap mikroorganisma dan serangga, mudah diserang gegar. Kekenyalan, tidak kenyal dan mudah renyuk. Kekendasian haba penebat yang baik, tidak mudah terbakar. Ketahanan terhadap suhu cahaya matahari dan bahan kimia. Rosak pada suhu tinggi, gentian menjadi keras, kering jika terdedah terlalu lama pada sinaran cahaya matahari. Rosak oleh alkali dan asid pekat. Gentian buatan. Perkembangan teknologi yang pesat telah merealisasikan penghasilan pelbagai fabrik daripada bahan kimia. Tindak balas bahan kimia dengan bahan mentah akan menghasilkan fabrik yang dikategorikan sebagai gentian buatan. Bahan mentah yang lazim digunakan termasuklah selulosa, petroleum dan arang batu. Gentian buatan terbagi kepada dua jenis, iaitu gentian selulosa terjana semula dan sintetik. Gentian selulosa terjana semula merupakan hasil campuran sebatian bahan kimia dengan selulosa daripada kayu atau serpihan kapas. Antara gentian yang dihasilkan termasuklah viskos, asetat dan trasetat. Viskos dihasilkan daripada campuran pelumpang kayu atau biji kapas dengan soda kaustik dan karbon sulfat melalui proses pemintalan basah. Viskos murah dan popular digunakan untuk membuat pakaian dan kelengkapan rumah tangga. Contohnya cadar dan sarung bantal. Gambar di sebelah menunjukkan alas meja, iaitu viskos Massassi Dente Orne Clary. Ciri viskos: keteguhan, sederhana, 50% berkurang apabila basah. Penyerapan lembapan baik, berupaya menyerap 30% air. Keselesaan, fabrik sejuk, selesa dipakai. Ketahanan terhadap mikroorganisma dan serangga, mudah dirosakkan oleh gegar. Kekenyalan, tidak kenyal dan mudah renyuk. Kekendasian haba, pengalih haba sederhana baik. Ketahanan terhadap suhu cahaya matahari dan bahan kimia. Haba yang tinggi akan menukarkan warna. Lemah jika terdedah terlalu lama pada sinaran cahaya matahari. Lemah pada asid dan tahan pada alkali. Asetat dan trasetat. Asetat dihasilkan melalui proses pemintalan kering serpihan kayu, pulpa, asid asetik, anhidrida dan aseton. Sesuai dijadikan pakaian seperti kemeja, tali leher, pakaian formal, blouse, lansir dan sebagainya. Trasetat, pemintalan kering. Selain itu, dihasilkan daripada campuran selulosa asetik anhidrida dengan metilena klorida. Kaedah penghasilannya sama seperti gentian asetat, tetapi keadaan pengeluaran dan jenis pelarut yang digunakan telah diubah suai. Fabrik trasetat sesuai dijadikan pakaian sukan dan skirt. Ciri asetat dan trasetat: keteguhan, lemah, 35% lemah apabila basah. Ketahanan terhadap suhu cahaya matahari dan bahan kimia, memerlukan suhu sederhana untuk disetereka. Lemah pada asid dan alkali pekat, tahan pada sinaran cahaya matahari. Kekendasian haba, pengalih haba sederhana. Penebat haba yang baik, sensitif pada haba, menjadikannya gentian termoplastik. Kekenyalan, tidak kenyal daripada viskos. Ketahanan terhadap mikroorganisma dan serangga, tidak mudah dirosakkan oleh gegar. Penyerapan lembapan, menyerap lembapan sederhana, mengalami elektrostatik. Gentian sintetik. Gentian sintetik ialah hasil daripada campuran arang batu atau petroleum dengan bahan kimia. Secara amnya, bahan kimia yang digunakan terdiri daripada satu asid dan satu base untuk membentuk polimer dan seterusnya menghasilkan cecair pekat. Cecair dimasukkan melalui spinnerel untuk menghasilkan yarn melalui proses pemintalan cair.
terdiri daripada poliamida atau nylon, polyester dan akrilik. Gambar rajah di bawah menunjukkan bahan yang dibuat daripada getian sintetik. Poliamida atau nylon dihasilkan melalui pemintalan cair. Bahan asal yang terlibat ialah arang batu, udara dan air. Dipintal daripada yang paling halus hingga yang paling tebal mengikut kegunaannya. Gentian halus sesuai dibuat pakaian dalam, payung, baju hujan dan sebagainya. Tali, kemah dan layar kapal dibuat daripada gentian nylon yang tebal. Ciri poliamida dan nylon: keteguhan sederhana dan 50% berkurang apabila basah. Penyerapan menyerap 7% lembapan fabrik electrostatik. Keselesaan tidak selesa. Ketahanan terhadap mikroorganisma dan serangga. Tahan serangga gegat, tidak bertahi lalat. Kekenyalan dan kepegasan tinggi sesuai untuk pakaian kalis peluru. Kekendasian haba, penebak haba yang baik. Ketahanan terhadap suhu, cahaya matahari dan bahan kimia. Haba yang rendah untuk disetereka. Tahan pada asid dan alkali. Tahan pada sinaran cahaya matahari. Polyester dihasilkan melalui pemintalan cair campuran bahan kimia terbitan petroleum, asid tefalik dan glikoetilena. Selain itu juga, ianya sesuai dibuat fabrik bertenun dan fabrik berkait kerana keteguhan dan tidak mudah renyuh. Contohnya, lansir, bendera dan fiber tilam. Ciri polyester: keteguhan, teguh. Penyerapan lembapan, gentian hidrofobik, mudah mengalami elektrostatik. Keselesaan, tidak selesa dipakai, melekat pada tubuh. Ketahanan terhadap mikroorganisma dan serangga. Tahan serangga gegat, tidak bertahi lalat. Kekenyalan, kenyal, tidak mudah renyuh. Kekendasian haba, penebak haba yang baik. Ketahanan terhadap suhu, cahaya matahari dan bahan kimia. Sensitif pada haba, tahan pada sinaran cahaya matahari dan lemah pada alkali. Akrilik dihasilkan daripada campuran petrokimia akrilonitri dengan amonia dan air melalui proses pemintalan kering. Selain itu, akrilik sesuai membuat pakaian seperti jersey, cardigan, stoking dan kelengkapan rumah tangga seperti lansir dan permaidani. Ciri akrilik: keteguhan, lemah, kurang 20% apabila basah. Penyerapan lembapan menyerap 4% gentian hidrofobik, mudah mengalami elektrostatik. Keselesaan sederhana. Ketahanan terhadap mikroorganisma dan serangga. Tahan serangan gegat, tidak bertahi lalat. Kekenyalan, kenyal, tidak mudah renyuh. Kekendasian haba, penebak haba yang baik. Ketahanan terhadap suhu, cahaya matahari dan bahan kimia. Suhu sederhana, tahan pada cahaya matahari, tahan pada asid dan lemah pada alkali. Kesimpulan: apa yang dapat cikgu simpulkan daripada hasil pembelajaran hari ini tentang kajian fabrik? Kajian fabrik terbagi kepada dua, iaitu gentian asli dan gentian buatan. Gentian asli ini boleh diklasifikasikan kepada dua, iaitu gentian tumbuhan dan gentian haiwan. Manakala gentian buatan pula boleh diklasifikasikan kepada dua juga, iaitu selulosa terjana semula dan sintetik. Gentian tumbuhan dibahagikan kepada dua, iaitu kapas, buah kapas, linen daripada butterfly. Gentian haiwan, sutera dari ulat sutera, benang sayap dari bulu biri-biri. Gentian buatan: gentian selulosa terjana semula boleh diklasifikasikan kepada tiga, iaitu viskos, asetat dan trasetat. Manakala gentian sintetik boleh diklasifikasikan kepada tiga, iaitu poliamida atau nylon, polyester dan akrilik. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.